Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Najwan bin Mazlan daripada kelas 4 Ibn Abbas akan membentangkan berkaitan tajuk 2.2.3 iaitu faktor luaran. Sebelum saya memberi penerangan tentang tajuk ini, saya nak semua memberi tumpuan supaya dapat memahami apa yang saya akan sampaikan. Baiklah, saya akan mulakan dengan definisi faktor luaran. Faktor luaran merujuk pada faktor yang boleh memberi peluang dan ancaman pada sesebuah syarikat. Baik, di sini kata kunci yang pertama yang mudah dipahami ialah faktor luaran ialah faktor yang tidak boleh dikawal yang berpunca daripada organisasi atau orang luar. Yang kedua, jika faktor luaran tersebut memberi kesan positif, ia merupakan peluang untuk perniagaan tersebut untuk lebih maju. Dan yang terakhir, jika faktor luaran tersebut memberi kesan negatif, ia merupakan ancaman kepada sesebuah perniagaan tersebut kerana ia boleh membuatkan perniagaan tersebut untuk jatuh muflis. Baiklah, saya akan teruskan dengan faktor-faktor luaran. Faktor-faktor luaran terbahagi kepada 6, iaitu yang pertama, faktor politik. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Yang keempat, faktor undang-undang. Yang kelima, faktor teknologi. Dan yang terakhir, faktor ekologi. Dari aspek politik. Politik ialah keputusan dalam sesebuah perniagaan turut dipengaruhi oleh perkembangan politik. Cara mendapatkan kelulusan daripada kerajaan boleh membawa kepada kesan positif ataupun kesan negatif. Contoh kesan positif ialah sesebuah perniagaan yang mendapat kelulusan daripada kerajaan merupakan kesan positif kerana perniagaan tersebut mempunyai sokongan dan mudah untuk membangun pesat perniagaan tersebut. Kesan negatif pula. Pada 1 April 2015, kerajaan telah memperkenalkan cukai barang dan perkhidmatan iaitu GST pada kadar 6% yang merupakan kesan negatif kepada rakyat kerana memberi ancaman kepada semua perniagaan dan peniaga kecil. Hal ini kerana mereka perlu mengeluarkan modal yang besar akibat GST dan hanya akan membebankan rakyat. Dari segi ekonomi, faktor ekonomi pula ialah mempengaruhi kuasa beli dan gaya pembelanjaan pengguna. Pendapatan meningkat bermakna kuasa beli turut meningkat. Jika keadaan ekonomi baik, maka prestasi perniagaan juga menjadi baik. Contoh positif yang boleh kita ambil ialah syarikat Nolafa Sdn Bhd sentiasa maju dalam sektor kedai pakaian kerana ramai pengguna atau pelanggan yang menjadi pelanggan tetap dan memberi peluang syarikat tersebut untuk beroleh keuntungan. Kesan negatif pula, pada tahun 2006 dan 2007, Malaysia telah dilanda dengan musibah iaitu banjir besar dan menyebabkan ekonomi negara merosot. Ia memberi ancaman dalam sektor perhotelan dan automobil. Hal ini kerana pengguna hanya berbelanja untuk keperluan harian sahaja. Baiklah, kita sambung kepada faktor sosial budaya. Sosial budaya merupakan cara hidup yang diamalkan oleh pelanggan dan akan mempengaruhi permintaan terhadap barang dan perkhidmatan. Sikap pengguna terhadap sesuatu barang dan perkhidmatan akan berubah-ubah mengikut masa. Contoh positif yang boleh kita ambil, syarikat McDonald berkolaborasi gabungan dengan menu bersama BTS iaitu kumpulan penyanyi K-pop. Dengan menggunakan nama BTS Meal, ia akan memberi kejutan kepada peminat BTS. Dan ia memberi peluang kepada syarikat McDonald meraih keuntungan.
Kesan negatif yang boleh kita ambil pula, syarikat Toys yang hampir muflis dan ia menjadi ancaman kerana menanggung hutang dan kekurangan keuntungan. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan kanak-kanak meningkat dewasa di zaman teknologi yang serba canggih dan menyebabkan mereka lebih minat alat telekomunikasi berbanding alat-alat permainan. Dari faktor teknologi, peredaran zaman menyebabkan perubahan dalam teknologi mewujudkan peluang dan pasaran baharu yang lebih banyak kepada usahawan. Teknologi moden menjadikan barang dan perkhidmatan sedia ada ditawarkan pada harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran dengan harga yang lebih tinggi. Sebagai contoh positif, syarikat Shopee telah menawarkan perkhidmatan dalam talian. Ia untuk memudahkan pengguna membeli atau menjual secara dalam talian dalam masa 24 jam tanpa keluar rumah. Contoh kesan negatif, syarikat taksi mendapat ancaman kerugian besar kerana mendapat saingan yang tinggi seperti GrabCar dan lain-lain. Hal ini disebabkan syarikat taksi menggunakan kaedah lama dengan menunggu pengguna atau penumpang di tepi jalan. Baiklah, dari aspek ekologi. Sektor ekologi pula melibatkan isu alam sekitar yang memberi kesan kepada perniagaan. Ekologi melibatkan beberapa perkara seperti sumber bahan mentah serta campur tangan kerajaan dalam pengurusan sumber semula jadi. Contoh positif, kerajaan telah mengarahkan syarikat TNB supaya menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga solar kerana tenaga solar lebih masuk alam dan jimat. Contoh negatif, syarikat Monsanto yang membuat produk menggunakan tumbuhan semula jadi telah diancam kejatuhan ekonomi kerana tumbuhan tersebut semakin terhad seperti betawali dan tempoyak. Dan akhir sekali, dari faktor undang-undang. Faktor undang-undang juga boleh mempengaruhi persekitaran perniagaan. Setiap pertubuhan sesebuah perniagaan memerlukan peraturan dan undang-undang untuk melindungi pengguna daripada penyelewengan peniaga yang tidak bertanggungjawab. Bagi contoh positif, pihak berkuasa memberi kelulusan kepada syarikat jika sendirian berhad untuk membangunkan beberapa bangunan untuk membaik pulih sektor perwujudan, dan ia memberi peluang kepada syarikat jika untuk memajukan perniagaan. Kesan negatif, kebanyakan syarikat pada musim COVID-19 terpaksa tutup apabila mendapat arahan lockdown daripada kerajaan, dan ia merupakan ancaman yang akan menyebabkan sesebuah syarikat jatuh bankrupt atau muflis. Baiklah, saya telah mendapat ilham untuk membuat satu akronim tentang faktor-faktor luaran, dan ia diringkaskan menjadi satu perkataan, iaitu fleece up, yang bermaksud terbang ke atas. Huruf pertama F. F untuk faktor, L untuk luaran, E yang pertama untuk ekonomi, E yang kedua untuk ekologi, S untuk sosio-budaya, T untuk teknologi, U untuk undang-undang, dan akhir sekali P untuk politik. Semoga akronim saya mudah untuk difahami. Akhirnya telah sampai ke penghujung. Semoga apa yang telah saya sampaikan mudah untuk difahami. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.